Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Hari ini hari Jumaat. Pagi ini sangat best sebab saya dapat bangun awal dan dapat buat kerja yang best-best, dapat dengar motivasi daripada orang yang best-best dan dapat baca buku tentang orang yang best. Ya, jadi orang yang berjaya itu akan menjayakan orang lain. Saya suka melihat orang berjaya dan saya suka menjejaki orang-orang yang berjaya itu. Dan sangat menarik hari ini. Kita semua nak berjaya, kita semua ingin menjadi orang cemerlang. Cuma bezanya orang yang cemerlang itu jadi kerana mereka ini bertindak. Bila kita bertindak, maka adalah progression dia, adalah dia punya penghasilannya. Kalau kita hanya merancang tanpa tindakan, maka tinggal rancangan sahajalah. So hari ini saya nak kongsikan 13 ciri-ciri orang berjaya. Sebenarnya banyak. Cuma cukuplah kalau 13 ini kita amalkan. Ciri-ciri orang yang berjaya adalah pertama sekali mereka bangun awal. Mereka bangun awal. Mereka tidak membazirkan masa paginya. Mereka akan bangun awal. Yang Muslim akan tahajud. Yang bukan Muslim dia akan meditasi dan sebagainya. Selepas dia bangun awal, mereka akan buat kerja-kerja yang dia boleh buat pada pagi hari yang mana mindanya sedang segar. Ya, mereka sangat fresh pada ketika itulah waktu yang kita sangat produktif. Yang kedua, ciri-ciri orang berjaya ini adalah mereka ini suka minum minuman yang sihat, minum air mineral. Ya, sebab air mineral akan flush badan kita ni. Ramai orang bila pergi ke kedai suka air yang sedap, yang macam berkala-kala, yang berkalori tinggi, dia tariklah sebagainya. Sesekali bolehlah. Macam saya amalkan satu bulan saya maksimum 2 kali je minum air yang bersusu sebagainya. Jadi banyak minumkan air yang air putih ya. Okey. Yang ketiga adalah orang yang berjaya itu mereka suka bersukan. Mereka suka beraktiviti. Mereka bersukan, mereka beraktiviti, kemudian mereka suka melakukan kerja-kerja yang menyebabkan fizikal mereka. Sebab apabila mereka bergerak dan beraktiviti, mereka sihat dan mereka tak sempat nak hendak untuk bermalas-malasan. Itu ayat yang betul tu, bermalas-malasan. Jadi untuk orang yang berjaya itu sentiasa beraktiviti. Dan ada satu kajian menunjukkan orang yang bila mereka merehatkan badan mereka, suka berehat, suka baring, mereka mudah sakit. Ada satu kisah diceritakan oleh seorang wanita ini. Suami dia duduk di hospital, baring lama hampir sebulan dan kedua kakinya menjadi kecil sebab tidak bergerak dan tidak di fisioterapi kan. Fisioterapi kan maksudnya dia tidak beraktiviti. Sebab itulah kita akan sakit kalau kita tidak beriadah. Dan yang ketiga, orang yang berjaya ini sentiasa update ya. Ada pepatah kata in order to be update you must be upgrade yourself. Update dan upgrade. Dia sentiasa update perkara-perkara terkini, isu terkini dan mereka orang sebut on the ball. Mereka selalu dalam situasi yang mereka cakna ya. Jadi bila mereka update berita, mereka tahu nak connect ya. Kata orang in order to be relevant you must be current. In order to be relevant you must be current. Dengan cara macam itu kita akan sentiasa terkini, tahu perkembangan semasa. Yang seterusnya adalah orang yang berjaya ini dia suka dia pastikan tempat tidurnya kemas. Sebab tempat tidur juga boleh menjadi sumber inspirasi. Kita bangun tidur atau sebelum tidur. Ketika kita tidur, subconscious kita tak tidur. Sebab itulah bagus fikir yang bagus-bagus, yang baik-baik sebelum tidur dan selepas tidur. Sebab apabila conscious mind kita tidur, subconscious kita tidak tidur. Sebab itulah orang yang berjaya ini selalu dia jaga tempat tidur dia, dia akan pastikan kemas tempat tidurnya. Yang seterusnya adalah dia ada checklist. Orang berjaya ini ada checklist, dia ada to-do list. Checklist iaitu perkara-perkara yang dia nak buat. Contoh paling mudah sekali, kita nak pergi ke satu tempat, kita sampai lebih awal. Apa yang kita buat? Kita termenung atau buat perkara-perkara yang membazirkan masa. Sedangkan kita boleh bawa satu buku, kita boleh bawa perkara-perkara pen atau alat tulis untuk kita tulis atau kita boleh nukilkan. Sentiasa ada to-do list, apa benda nak buat. Saya selalu percaya the power of three. The power of three maknanya kalau kita pergi ke KL dari rumah, apa 3 perkara yang kita boleh buat, bukan hanya satu temu janji. Jadi kita manfaatkan masa yang kita ada.
Kemudian mereka akan manfaatkan quality time. Ciri-ciri orang berjaya seterusnya adalah orang mereka akan menjaga quality time. Orang yang sibuk, dia cekap. Orang yang cekap, dia mungkin ada banyak masa. Sedangkan orang yang ada banyak masa, dia akan banyak lalai dan tidak manfaatkan dengan baik. Jadi orang yang sibuk ni dia cekap. Dia tahu nak maksimiskan waktu-waktu yang terluang itu. Jadi kalau dia balik rumah, dia akan spend masa yang sangat berkualiti dengan keluarganya. Dengan cara macam itu mereka dapat maksimum di rumah, dapat maksimum di tempat kerja dan sebagainya. Dan yang ke-8 adalah orang yang berjaya ini adalah orang yang passion. Mereka ada passion. Jadi saya selalu sebut, mungkin orang tak suka ayat ini. Orang yang tak ada passion, dia jadi passion. Orang yang tak ada passion, dia jadi pesakit. Dia mesti ada passion, mesti ada minat pada apa yang kita buat. Kadang-kadang apa yang kita nak buat itu bukan yang kita terlalu minat. Jadi gunakan falsafah ini. Kalau kita tak dapat apa yang kita suka apa yang kita ada. Dengan cara macam itu, ada minat, ada passion dan sebagainya, mereka akan buat dengan sungguh-sungguh dan buat dengan seronok. Bukan sahaja kerja siap, seronok pun dapat, assignment pun dapat, esteem mereka pun meningkat kerana mereka berjaya buat. Dan seterusnya, mereka hormat pasangan, hormat orang lain. Mereka akan sangat menghormati orang-orang yang mereka sedang berurusan. Walaupun tidak bersetuju, walaupun tidak sehati, tidak sejiwa atau tidak sekata, tetapi mereka ada satu attitude, iaitu respect. Mereka akan respect dengan pasangan mereka dan mereka akan sentiasa berbincang dan berkongsi. Dan yang seterusnya adalah orang yang berjaya, adalah orang yang dia selalu ambil masa untuk muhasabah diri atau meditasi. Dia selalu cek apa benda aku dah buat, apa benda aku patut buat, apa benda aku tertinggal untuk buat. Dengan cara macam itu, kita ada masa me time. Me time adalah masa yang kita gunakan untuk melihat balik checklist yang kita buat, aktiviti yang kita buat, apa yang kita lakukan, ya. Dan best lagi, orang yang berjaya ini mempunyai ciri seterusnya, iaitu berterima kasih. Orang yang berterima kasih ini, mereka akan sentiasa bersyukur, sentiasa meraihkan, sentiasa appreciate apa yang orang lain buat. Dengan cara macam itu, mereka tiada rasa envy, rasa rendah diri, rasa cemburu sebagainya. Mereka raihkan apa yang orang lain buat, ya. Dan yang ini juga sangat penting. Orang yang berjaya adalah orang yang as-sabiqun, orang yang sentiasa bersegera. Dia akan sentiasa buat kerja dengan cepat, habis cepat, supaya dia ada banyak masa lain untuk buat kerja-kerja yang lain. Mereka akan segerakan kerja-kerja yang mereka buat dan mereka akan siapkan dan mereka akan rasa seronok. Mereka ada masa plus atau extra time untuk buat kerja yang lain. Itu ada kemahiran dan kepakaran yang perlu dibina, supaya kalau orang lain buat kerja 3 jam, kita boleh buat 1 jam. Macam mana masa 2 jam lagi kita boleh manfaatkan untuk perkara-perkara yang kita rancang, atau kita boleh buat perkara-perkara yang lain lagi yang lebih menarik dan menyebabkan kita rasa 24 jam kita ini sangat bermakna. Dan akhir sekali, orang yang berjaya sentiasa menyumbang, ya. Saya selalu gunakan perkataan ayat ini, biar sumbang asal menyumbang. Jangan tunggu kita perfect baru nak menyumbang. Orang yang berjaya selalu menyumbang, selalu memberi, selalu berkongsi, selalu meluahkan idea. Ada kalanya orang-orang tertentu tidak suka menyumbang. Bimbang sumbangan idea tersebut akan menyebabkan orang lain dapat manfaat, orang lain dapat ni. Kan berfikir itu pintu hidayah. Kalau orang-orang yang berfikir itu memberi manfaat pada orang lain, kan bagus. Bila mereka berjaya, kan kita ada sahamnya. Sebab itulah bila kita berkongsi, memberi idea dan kita seronok bila orang lain dapat manfaat daripada idea kita, itu menggambarkan betapa besarnya cara fikir kita, minda kita, jiwa kita. Jadi jadilah orang yang selalu menyumbang, dan jadilah orang yang selalu memberi yang terbaik, ya. Akhir kata, saya nak kongsikan tentang ini. Pertama sekali, minda kita yang sangat mahal ini perlu dijaga dengan baik. Jadilah orang berjaya yang mempunyai pemikiran, paradigma, cara fikir yang besar, ya. Apa yang kita fikir akan pergi kepada apa yang kita cakap, akan pergi pada apa yang kita rasa, akan pergi pada apa yang kita buat. Tindakan kita itu adalah bermula daripada apa yang kita fikir. Kita adalah apa yang kita fikirkan. What you think, you become. Inspiring by sharing. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.